Bahang pilihan raya umum ke-15 semakin dirasai. Sungguh pun Perdana Menteri belum mengumumkan bilakah tarikh sebenarnya. Pada ketika ini, beberapa parti sudah menggerakkan kempen atau jelajah untuk berjumpa akar umbi dan mendapatkan sokongan. Ia termasuk Parti Keadilan Rakyat PKR yang hari ini bakal melancarkan kempen mereka. Kita nak bercakap mengenai strategi parti. Apakah sentimen yang akan dimainkan? Dan untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik USM bersama dengan kita. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Hafizi. Baik, bagaimana Prof melihat usaha parti-parti pada ketika ini? Mereka sudah gerakkan kempen lebih awal lagi. Adakah ia satu strategi yang baik, Prof? Ya, saya rasakan Bahang pilihan raya sudah dirasai beberapa bulan yang lepas dan sudah pasti ini merupakan antara langkah yang cuba diambil oleh PKR, khususnya Rafizi Ramli, menampilkan terak Ayo Malaysia supaya dapat menyalurkan maklumat, mesej sebagaimana yang cuba disampaikan di dalam pilihan raya yang lepas. Dan kalau kita perhatikan, ini merupakan satu pendekatan yang berdasarkan kepada usaha mencapai pengundi atas pagar khususnya supaya tokoh-tokoh muda mereka dapat menjuarai isu yang cuba dibawa dengan mesej menampakkan Malaysia yang lebih baik dan juga supaya akan diberikan pelan pelaksanaan agar pengundi dapat membuat keputusan mereka. Saya percaya ini disesuaikan dengan suhu yang semakin mendidih dalam kalangan parti yang merasakan bahawa pilihan raya sudah semakin dekat, maka pelbagai mekanisme metodologi perlu digunakan pakai agar setiap kumpulan sasar pengundi itu tercapai. Ya, Prof. Mungkin Prof dapat ceritakan sedikit ataupun jangkakan apakah antara isu-isu yang akan dimainkan dalam kempen PRU 15 bagi parti PKR ini. Adakah persepsi terhadap parti PKR ini semakin baik dan adakah persepsi terhadap Barisan Nasional dan juga UMNO juga semakin berkurang susulan pendedahan isu terbaru LCS, begitu juga dengan sesi prosidin bagi Datuk Seri Najib dan juga Datuk Seri Zaid Ambedin ini? Saya percaya isu mengenai skandal pesaing politik akan diteruskan. Sudah pasti isu kos sara hidup, rasuah, integriti politik akan menjadi teras utama isu yang akan dibawa dan disampaikan kepada masyarakat secara umumnya. Dan sudah pasti ini diguna pakai satu yang bersifat kesinambungan daripada pilihan raya yang lepas. Sama ada ia akan mampu untuk mengurus persepsi sebaik pada pilihan raya ke-14, itu adalah sesuatu yang akan dinilai dalam masa beberapa minggu akan datang. Kerana suasana sudah berubah, persekitaran sudah berubah. Datuk Seri Najib Razak bukan lagi Perdana Menteri, kini Perdana Menteri adalah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan dengan apa yang berlaku dengan bongkaran tentang LCS dan juga isu-isu sampingan yang lain, barangkali ini akan memberikan nilai tambah kepada usaha untuk mempelbagaikan mesej ataupun isu yang dibawa. Dan saya percaya atas pagar akan menilai, meneliti apa yang telah berlaku sejak 2018 sehingga ke 2022 ini agar mereka dapat memberikan keputusan kepada politik waras yang saya percaya akan menjadi benteng kekuatan kepada setiap parti di dalam pilihan raya akan datang. Dan saya juga melihat bahawa PKR sedang berusaha untuk mengikis imej dan juga cuba untuk mengubah keputusan yang kurang memberangsangkan jika dijadikan otak kaki kepada pilihan raya negeri Johor dan juga pilihan raya negeri Melaka. Barangkali apa yang cuba dilakukan ini adalah satu analisis, satu bedah siasat ke atas keputusan yang telah dicapai dan mungkin ini dirasakan sesuai untuk merapatkan hubungan dengan pengundi tega mereka dan juga mencari kelompok pengundi baru khususnya yang atas pagar dan juga mungkin dalam 10-15% daripada pengundi yang akan mengundi kali pertama dalam kalangan berumur 18 tahun ke atas. Bagi UMNO, sudah pasti ini juga dilihat sebagai satu cabaran selepas menampakkan keputusan yang baik bersama Barisan Nasional dan apakah pendekatannya juga akan diubah untuk disesuaikan dengan apa yang cuba dilakukan oleh pesaing politik mereka supaya
pilihan raya akan datang akan menampakkan bahawa ia tidak didominasi oleh isu ataupun skandal, tetapi melihat kepada kepelbagaian ataupun pendekatan multidimensi yang perlu merapatkan diri setiap parti dengan setiap kelompok pengundi yang lahir pada pilihan raya umum ke-15. Ya, Prof, kalau kita lihat sebelum ini di peringkat dalaman parti PKR juga ada pencanggahan dan juga ada pertempuran antara kem-kem terutama ketika pemilihan parti baru-baru ini. Adakah ini masa terbaik untuk mereka berada dalam kiblat yang sama dan juga memperjuangkan agenda reformasi mereka? Ya, saya rasakan sudah tiba masanya untuk PKR untuk merapatkan barisan berdasarkan kepada pendekatan yang cuba dibawa oleh Rafizi yang juga merupakan pengarah perang pilihan raya mereka. Apa saja keputusan yang telah dicapai dalam pemilihan yang lepas harus dilihat sebagai satu bentuk kedudukan dalam mendapatkan posisi di dalam parti, dan selepas pemilihan apa yang wajar berlaku adalah tidak ada lagi pertelagahan ataupun perselisihan dalaman yang membolehkan wujudnya sabotaj, yang membolehkan wujudnya kelesuan politik, yang membolehkan wujudnya ketidaksefahaman dalam pendekatan berkempen ataupun mendekati pelbagai kumpulan pengundi. Saya percaya ini juga jalan yang cuba diambil supaya masing-masing mengenepikan perbezaan dan melihat matlamat asas parti perjuangannya adalah untuk menjadi salah satu parti siasah yang mampu memberikan persaingan semula selepas pilihan raya 2018. Dan apa yang kita lihat hari ini adalah barangkali tidak boleh dielakkan wujudnya kem-kem di dalam mana-mana parti sekalipun, termasuk PKR. Jadi yang kalah perlu bersama dengan yang menang untuk memastikan bahawa mereka juga mencorakkan masa depan bersama dan tidak meminggirkan sama sekali asas perjuangan parti ketika ditubuhkan dahulu. Dan di sinilah saya rasakan memerlukan kedudukan menang-menang kepada semua, dan saya percaya itu juga akan dimainkan oleh Presiden untuk membolehkan parti ini dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik daripada apa yang telah dilihat di Sarawak, di Johor dan Melaka.